Tindakan kuli kelirukan UMNO? Gandengan kuli dan Tun M tidak relevan. Najib dedah rahsia sebenar di sebalik gambar. Agung Isytihar Darurat di Gerik dan Bugaya. Tindakan veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah mengadakan sidang media bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menolak Belanjawan 2021 sekaligus bergerak menentang keputusan parti tidak sepatutnya berlaku. Menurut Ketua Penerangan UMNO Syahrir Sufian Hamdan, perkara tersebut tidak boleh dibiasakan atau dijadikan norma baharu dalam UMNO. Jelasnya, tindakan Ahli Parlimen Gua Musang yang merupakan seorang ahli politik senior dalam UMNO bertaraf penasihat telah mengelirukan pemimpin bawahan dan ahli-ahli mengenai pendirian parti berhubung satu-satu isu. Tindakan itu juga tidak menghormati disiplin parti yang memutuskan untuk menyokong Belanjawan 2021 dan beliau juga tidak menghormati parti dengan mengadakan sidang media politik bersama pemimpin besar parti lawan. Soal setuju dan tidak setuju sesuatu dasar atau pendekatan adalah lumrah dalam mana-mana organisasi boleh suarakan pandangan pada saluran sebetulnya. Jika mahu suarakan terbuka di media sekali-sekala pun, barangkali boleh diterima. Ahli politik mana yang tak kadangkala sedikit nakal? Ahli politik mana yang tidak ada pendirian tertentu? Itu perkara biasa dan mewarnai pentas politik mana-mana negara dan parti. Tetapi apabila terang-terang mengumum dan mengajak ke arah sesuatu tindakan dasar tanpa izin parti bertentangan dengan parti, itu cerita lain. Ini bukan lagi sekadar spekulasi atau cakap-cakap belakang ditambah gula, garam secukup rasa sehingga kesahihan diragui. Ini tindakan politik terbuka di halayak ramai, katanya dalam kenyataan. Tegas Syahril, UMNO hendaklah merancang langkah seterusnya dalam memastikan disiplin dan keutuhan parti dihargai serta dihormati. Ramai yang menegur kami barisan kepimpinan untuk kurangkan kenyataan bercanggah antara satu sama lain. Saya menginsafi teguran tersebut. Barangkali penasihat yang jauh lebih luas pengalaman dan kebijaksanaan beliau berbanding saya juga tidak terlepas dari kekhilafan, katanya lagi. Rakyat kini memerlukan wajah baru dalam arena politik selepas semakin malap apabila orang muda tidak diberi peluang terutama menjadi calon pada pilihan raya. Esko Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Najmil Faiz Muhammad Aris berkata, sekiranya mana-mana parti mahu terus relevan dan menjadi pilihan rakyat, ketokohan orang muda termasuk dalam UMNO perlu ditonjolkan. Tegas beliau, sampai bila negara mahu veteran politik seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh atau Kuli mencatur politik Malaysia? Politik lama yang berteraskan penaungan, perkauman dan kronisma sudah tidak laku lagi. Lihatlah kembali keputusan PRU 2018 apabila UMNO Barisan Nasional mengalami kekalahan kerana kegagalan membawa naratif politik baru seperti parti lawan. Permintaan politik pada hari ini adalah berkenaan isu-isu sejagat dan lebih universal seperti keadilan, ketelusan, tabir urus yang cekap dan kepentingan awam berbanding politik lama yang telah ditolak oleh golongan muda, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau yang juga timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu berkata, golongan muda merupakan penentu survival sesebuah parti. Justru jelasnya, parti perlu menyesuaikan ideologi parti dengan tuntutan golongan muda. Golongan ini lebih cenderung untuk memilih calon yang lebih muda, bebas daripada skandal dan mempunyai idea baru untuk mewakili mereka. Semua parti mempunyai pemimpin pelapis yang perlu ditonjolkan sebagai muka baru pada PRU 15 akan datang. Perlu kita ingat, seramai 7.8 juta pengundi baru akan didaftarkan sebagai pemilih selepas ini dan mereka ini akan menjadi penentu kelangsungan sesebuah kerajaan, katanya. Datuk Seri Najib Razak hari ini menjawab persoalan kenapa beliau tidak pernah memuat naik gambarnya bersama Jolo di atas kapal yang sebelum itu tular di media sosial. Menurut bekas Perdana Menteri itu, perkara sebenar ia sudah diberitahu dalam mahkamah dan dalam buku Billion Dollar Whale. Semalam ada rakyat yang tanya, kenapa saya tak muat naik gambar saya dengan Jolo di atas kapal? Okey, saya upload sekarang. Tapi nak tanya, jika Raja Arab Saudi baru beritahu kamu dia nak buat joint venture antara Arab Saudi dengan Malaysia melalui syarikat milik anak dia dan anak dia jemput kamu untuk naik kapal untuk bincang, adakah kamu akan sambut jemputan itu? Soalnya dalam hantaran Facebooknya. Najib juga menafikan andaian ramai perbincangan di atas kapal untuk merompak 1MDB.
Ramai rakyat fikir gambar ini diambil di atas kapal Equanimity milik Jolo. Salah. Sebelum media melapor, saya tak pernah tahu wujudnya kapal Equanimity dan tak pernah naik kapal itu. Ramai rakyat juga hanya nampak saya dengan Jolo dalam gambar ini. Tapi entah kenapa, pernah nampak individu di antara kita dan tak pernah tanya siapa dia. Individu itu adalah putera ketujuh Raja Arab Saudi, Raja Abdullah. Dia putera yang paling disayang Raja Abdullah masa itu, katanya. Putera Turki juga adalah timbalan Gubernur dan seterusnya Gubernur wilayah Riyadh, iaitu wilayah terbesar Arab Saudi. Jika Raja Abdullah tak sayang putera Turki, dia tak lantik putera Turki jadi Gubernur wilayah terbesar Arab Saudi yang mengandungi ibu kota Arab Saudi, katanya lagi. Pada bulan Julai 2009, selepas beliau menjadi Perdana Menteri, beliau dijemput untuk bertemu dengan Raja Abdullah di Arab Saudi. Di sana, meeting kita yang sepatutnya 30 minit telah dilanjutkan ke 75 minit oleh Raja Abdullah. Baginda luahkan hasrat dia untuk memperluaskan kerjasama antara negara Arab Saudi dengan Malaysia, termasuk untuk melahirkan syarikat joint venture dalam pelbagai bidang. Lalu putera Turki melalui Jolo yang jemput saya naik kapal pada bulan Ogos untuk bincang hasrat ayahanda dia. Kapal dia bernama Alfa Nero. Ini bukan kapal Equanimity yang disalah sangka ramai. Di atas kapal tersebut, kita bincang tentang kerjasama ekonomi antara kedua negara kita, termasuk kerjasama antara syarikat petroleum milik dia, Petro Saudi dengan 1MDB, katanya. Seminggu selepas itu, putera Turki tulis surat rasmi di atas kepala surat Diraja Arab Saudi kepada Najib untuk teruskan hasrat tersebut. Lalu saya hantar surat tersebut kepada syarikat 1MDB untuk mereka kaji. Itulah ceritanya. Ramai tak tahu cerita sebenar ini sebab perbicaraan mahkamah kes saya tidak dilapor dengan betul oleh media perdana dan tidak dibuat siaran langsung secara live semasa Pakatan Harapan bermaharajalela. Menurut Najib, kerajaan tidak mengalami kerugian dalam kerjasama 1MDB dengan Petro Saudi sebab segala pelaburan itu telah dibeli dan dijamin oleh syarikat IPIC milik kerajaan Abu Dhabi beberapa tahun kemudian. Itu adalah jaminan rasmi bertulis. Tetapi selepas PRU14, kerajaan Pakatan Harapan tak teruskan untuk tuntut jaminan tersebut dari kerajaan Abu Dhabi. Rakyat yang mahu fitnah saya, kononnya saya pernah kata saya tak kenal Jolo, ujarnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen bagi bahagian pilihan raya Parlimen Gerik, Perak dan bahagian pilihan raya Negeri Bugaya, Sabah, sekaligus membatalkan pilihan raya kecil kerusi itu. Proklamasi darurat berdasarkan Fasal Kurungan 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan bagi memasyurkan ordinan darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2020 SN Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 3 2020 di bawah Kuasa Kurungan 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan yang membolehkan pilihan raya kecil bagi P054 Gerik dan N66 Bugaya yang telah dijadualkan pada 16 Januari 2021 dibatalkan dan ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditentukan kelak. Dalam menyembah nasihat kepada Seri Paduka Baginda, Jemaah Menteri pada 4 Disember 2020 telah membincangkan secara terperinci akan kesan PRK Gerik, Perak dan Bugaya, Sabah jika diadakan pada masa pandemik COVID-19 masih menular di negara ini. Mengambil iktibar pendularan COVID-19 susulan pilihan raya negeri Sabah sebelum ini, Jemaah Menteri berpandangan kedua-dua PRK ini perlu dielakkan atas faktor ancaman kesihatan awam, ancaman ke atas kehidupan ekonomi dan ancaman ketenteraman awam, kata Perdana Menteri dalam satu kenyataan. Kedua-dua kerusi berkenaan kosong susulan kematian penyandangnya, Ahli Parlimen Gerik Allahyarham Datuk Hasbullah Osman Barisan Nasional dan Ahli Dewan Undangan Negeri Bugaya Allahyarhamah Datin Manis Muka Muhammad Darah dari Parti Warisan Sabah. Hasbullah meninggal dunia pada 16 November lalu di Raub, Pahang akibat sakit jantung. Beliau memenangi kerusi berkenaan pada pilihan raya umum ke-14 dengan undian majoriti sebanyak 5,528. Sementara itu, Manis Muka 65 meninggal dunia di Hospital Glen Eagles, Kota Kinabalu akibat masalah buah pinggang pada 17 November lalu. Beliau mempertahankan kerusi Dun Bugaya itu pada pilihan raya negeri Sabah pada 26 Oktober lalu dengan majoriti 6,005 undi mengatasi 6 pencabarnya. Pada 27 November lalu, Pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh memaklumkan tarikh penamaan calon ditetapkan pada 4 Januari, manakala 12 Januari sebagai tarikh mengundi awal.
Tempoh berkempen ditetapkan selama 12 hari bermula selepas pengisytiharan calon bertanding hingga jam 11.59 malam pada 15 Januari. Saya bagi pihak jemaah menteri menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas perkenan Seri Paduka Baginda untuk mengisytiharkan darurat bagi kedua-dua bahagian pilihan raya berkenaan, ujarnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.